Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulakan mesyuarat, marilah kita sama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Seterusnya, mesyuarat dimulakan sebagaimana agenda. Agenda 1, doa oleh Datuk Bandar. Jemput yang berbahagia Datuk Bandar untuk memimpin bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dibuka mesyuarat pada pagi ini dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah, yang Maha Mengasihani. Marinya terpulang segala puji-pujian kepada Rasul-Rasulnya, selawat dan salam kehormatan bersekalian orang-orang yang taatkan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang bersifat maha hikmah, limpah keadilan, yang menanggung kewajipan ke atas pemerintah dan ahli-ahli majlis mesyuarat bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan, mudah-mudahan sentiasa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian warga kota Kuala Terengganu. Ya Allah, ya Tuhan kami sekalian hamba-Mu yang diperkenaan menjadi ahli majlis Bandaraya Kuala Terengganu menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, terutama bagi Bandaraya Kuala Terengganu dan rakyat sekaliannya. Ya Allah, ya Tuhan, berkat-Mu kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu, di pohon menyuluh membandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamahan, menjunjung perintah dan keputusan Tuhan. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi Bandaraya Kuala Terengganu serta penduduk-penduduknya sekalian. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pun doa kami diperkenankan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Agenda 2, ucapan Datuk Bandar. Dijemput yang berbahagia Datuk Bandar untuk membuat ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Hadirin muslimin sekalian, pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada izinnya kita dapat juga bertemu pada pagi ini walaupun melalui secara online. Kesempatan ini saya berharap ahli majlis, ketua jabatan, ketua bahagian dan ketua unit mengamalkan amal baharu dan memuti SOP yang telah ditetapkan semasa mesyuarat bagi meneraikan rantai penularan wabak pandemik COVID-19. Panjang tahun 2020, banyak pengalaman, cabaran dan dugaan telah kita lalui melalui MBKT. MBKT juga telah melangkah jauh untuk meneruskan agenda yang telah ditetapkan. Kesungguhan dan komitmen semua pihak dalam memastikan penyampaian perkhidmatan juga berada di tahap cemerlang dan telah membuahkan hasil. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah bersama jabatan serta ahli-ahli majlis di atas kejayaan-kejayaan yang telah dicapai sepanjang tahun lepas. Ahli-ahli mesyuarat yang saya sekalian, tanpa kita sedari, sudah pun memasuki tahun 2021. Tengah untuk saya menyampaikan ucapan selamat tahun baru 2021 bersama ahli mesyuarat. Pertama ini, kita masih lagi diuji dengan cabaran cukup besar dan getir, itu pandemik COVID-19. Tambahan dengan kes jangkitan dan kluster baru di Terengganu akhir-akhir ini membimbangkan, dan respon Pantang Kerjaan membuat keputusan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkali kedua seluruh Terengganu pada kuasa 20 Januari hingga 4 Februari sangat baik oleh seluruh rakyat. Walaupun ia pahit bagi setengah rakyat, tapi banyak kemanisan yang akan diperoleh nanti, insya-Allah. So kita dapat berjaya melawan pandemik ini bagi memastikan semua dapat menjalani kehidupan yang normal. Hadirin masyarakat sekalian,
kerja pemangkasan pokok. Angin kuat disusuli dengan hujan lebat membuka terhadap tahun 2021. Jabatan Kesihatan Persekitaran dan Jabatan Lanskap MBKT telah melaksanakan tanggungjawab yang melaksanakan kerja-kerja pemangkasan pokok di sekitar Kuala Terengganu dan Kuala Nerus untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya. Pelbagai kemungkinan boleh berlaku pada masa ini. Oleh itu, MBKT selaku PBT mereka peranan sepatutnya untuk memastikan keselesaan warga bandaraya. Operasi tangkapan haiwan ternak merayau. Operasi tangkapan haiwan ternak merayau dijalankan oleh bahagian Inspektorat Jabatan Kesihatan Persekitaran MBKT pada 5 Januari di sekitar Kampung Kubang Badak. MBKT sering menasihati penternak haiwan melalui laman sesawan dan media sosial rasmi MBKT supaya sentiasa menjaga haiwan ternak masing-masing dengan rasa tanggungjawab. Banyak nyawa mungkin terkorban sebabkan sifat pentingkan diri dan ketidakcenaan peternak haiwan-haiwan ini. Hadirin sekalian yang dihormati, program e-payment atau cashless di Pasar Payang 2 di bawah Pelan Induk Kerajaan Digital Perintah Terengganu. Kerajaan Digital Terengganu telah bersetuju melaksanakan cashless society bagi pendekatan baru ke arah menjadikan negeri Terengganu model kerajaan digital pintar. Kerajaan negeri telah memilih Pasar Payang 2 sebagai projek perintis bagi melaksanakan program ini. MBKT bercukup penuh serta kerajaan negeri dengan mengadakan program pendaftaran e-payment ataupun cashless di Pasar Payang 2 pada 4 hingga 6 Januari 2021 yang mana melibatkan Bank Negara Malaysia bersama rakan-rakan strateginya iaitu PayNet, Maybank, Bank Muamalat dan Touch and Go. Sehingga kini selama 3 peniaga ataupun sekitar 47% peniaga telah berdaftar untuk aplikasi e-payment ataupun cashless. Pendekatan seniaga tanpa wang tunai ini selain turut memudahkan urusan jual beli, ia juga merupakan salah satu kaedah pencegahan penularan COVID-19. Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, bahagian penguatkuasaan MBKT serta mengambil tindakan dengan memastikan warga kerja penguatkuasa MBKT melakukan pemerhatian kepada orang awam bagi mematuhi SOP yang telah ditetapkan di pasar-pasar awam dan pasar pagi. Melalui pemerhatian yang dilakukan, orang awam adalah mematuhi SOP yang sebagaimana yang telah ditetapkan. Tuan Sesi MBKT mewakili saya turut juga mengadakan rawatan pasar-pasar awam dan premis-premis perniagaan di sekitar Kuala Terengganu pada hari pertama Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan baru-baru ini. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada orang awam dan peniaga atas kerjasama yang diberikan dan diharap setiap pihak memberikan peranan untuk memastikan kerja-kerja pihak pasar dapat dilaksanakan bagi mencegah COVID-19. Penutupan venue sukan, Taman Awam dan KT Walk. Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, MBKT telah menutup semua venue sukan di bawah penguasaan MBKT. Semua taman awam dan rekreasi di bawah penyelenggaraan MBKT dan juga pasar-pasar malam KT Walk. Ini merupakan sokongan dan langkah MBKT bagi memutuskan rangkaian COVID-19 yang terus menular di Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus. Akhir kata, sebagai tahun 2021 ini akan terus memberi sinar yang baru dalam kita melawan pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia pada hari ini. Bersama dengan semua pihak amat penting bagi memastikan pandemik ini dapat dihapuskan. Semoga anak dan cucu kita dapat merasai kehidupan dengan bermain di ruang bebas tanpa merasa takut kepada pandemik ini. Semoga kita semua terhindar daripada penyakit yang berbahaya ini. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda 3, pengesahan peringatan mesyuarat lepas. Peringatan mesyuarat majlis bagi kali ke-12 bertarikh 31 Disember 2020. Sebelum pengesahan minit dibuat, terdapat pindaan minit pada muka surat 16 dalam
perkara 5.1 sebagaimana berikut. Asal pengarah perbendaharaan telah memberi penerangan dipinda kepada pengarah penilaian dan pengurusan harta telah memberi penerangan. Seterusnya, kemukakan peringatan mesyuarat untuk disahkan. Dijemput Tuan Haji, Yang Mulia Tuan Haji, Tuan Cik bin Tuan Muda untuk mencadang dan Cik Fauzai bin Husain untuk menyokong. Minta laluan sekejap boleh? Muka surat 10, perkara 4.1. Saya rasa ada kesalahan meletakkan nama. Sebab di situ usul menjemput Tuan Haji Harun misalnya, tapi yang mempertahankan usul Muhammad Azrin bin Muhammad Aris. Sepuluh, 41. Ha. Atas sekali. 4.1, usul menjemput Tuan Haji Harun bin Saleh untuk mengukuhkan usul. Tapi ditulis situ Muhammad Azrin mengukuhkan usul. Mana satu? Silap. Sebenarnya Muhammad Azrin ke Tuan Haji Harun itu yang mengumpulkan usul? Jagung. Okey. Okey, kesilapan lah orang masukkan nama iaitu saya sebenarnya Tuan Haji Harun yang mengumumkan usul. Okey, kita pindah sekali lagi. Boleh sah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahagia Datuk Bandar. Saya Ya. Tuan Cik bin Tuan Muda dengan ini mencadangkan peringatan mesyuarat yang lepas, peringatan mesyuarat majlis kali ke-12 21 Disember 2020 diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Fauzai bin Husain dengan ini menyokong cadangan tersebut. Wallahu a'lam. Sekarang saya buka mini ini apa-apa bagi apa pindaan lagi sekiranya ada. Cuba. Sekiranya tidak ada apa-apa pindaan atau perbahasan, kita terima mini ini dan kita sahkan sebagaimana pindaan. Okey. Terima kasih. Ada 4, pembentangan laporan-laporan, cadangan dan pemakluman jawatan kuasa. Perkara 4.1, laporan bilangan 51, palang 2021 daripada jawatan kuasa kewangan dan pelaburan. Dijemput Encik Muhammad Zabidi bin Ahmad mengemukakan usulnya dan Tuan Haji Cik Sulaiman bin Ismail untuk menyokong usul tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Muhammad Zabidi bin Ahmad mengemukakan makluman berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan jawatan keuangan dan pelaburan bilangan 51 palang 2020 dari jawatan kuasa keuangan dan pelaburan yang telah diadakan pada 12 Januari 2021. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Cik Sulaiman bin Ismail ini menyokong cadangan tersebut. Terima kasih. Sekarang saya buka bagi apa-apa juga pindaan atau perbahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya merujuk kepada kertas kerja yang telah dilampirkan, kemudian merujuk kepada lampiran A dan juga lampiran B. Saya lihat masih berlaku lagi kita membuat tuntutan kepada benda-benda yang sebelum daripada tahun lepas, 2019 lagi kita dah berlaku dah. Kemudian kita masih mengulang benda yang sama. Saya tidak kata bahawa perkara ni adalah salah 100%. Tapi kemungkinan juga dia ada sebab-sebab yang tentu yang menyebabkan berlaku demikian. Tetapi amalan ini tak sepatutnya kita teruskan. Dan dalam mesyuarat yang lepas, kita telah bersetujulah supaya perkara ini tidak diulangi lagi pada masa akan datang. Tapi masih juga berlaku juga. Bukan kita tengoklah kebanyakan berlaku pada Kosmak lah. Tapi bukan maksudnya Kosmak ni tidak penting. Sebenarnya apa yang diusahakan oleh Kosmak kadang-kadang ada perkara yang melibatkan emergency dan perlu kepada tindakan daripada Kosmak kerana itu memudahkan. Memang itu sangat dipuji dan juga dialu-alukan. Cuma kalau bolehlah perkara yang lepas jangan kita ulangi yang untuk memudahkan dari segi SOP kerja dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Haji Izham di atas apa teguran yang dibuat. Teguran yang sama telah pun diberikan dalam mesyuarat yang berkenaan dan inilah berkaitan dengan kes yang begini telah akan berlaku lagi. Kita telah maklumkan dalam mesyuarat tersebut bahawa inilah kali terakhir yang kita akan entertain yang terlewat daripada tahun lepas. Selepas ini kalau ada lagi kita tidak akan mengambil perjalanan ataupun kita akan mengambil tindakan. Bagi maklumat semua. Terima kasih. Lagi? Ada lagi? Okey, terima kasih. Sekali ada apa-apa pertanyaan lagi, apa pembahasan, kita minit ini kita serahkan. Terima kasih. Perkara 4.2, laporan bilangan 52, Palang 2021 kepada Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan dan Lalu Lintas. Dijemput Encik Chua Kim Huat mengemukakan usulnya dan Yang Mulia Tengku Suhaimah binti Kucik untuk menyokong usul tersebut. Salam sejahtera semua. Saya Chua Kim Huat mengemukakan usul berbunyi bahawa mesyuarat Majlis-Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 52/2021 dari Jawatankuasa Kebersihan, Keindahan dan Lalu Lintas yang telah diadakan pada 18 Januari 2021. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Sulaiman binti Kucik menyokong usul tersebut. Sekarang saya buka ini beberapa perpindahan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Bandar dan ahli-ahli mesyuarat sekalian. Saya ingin membangkitkan sekali lagi apa yang telah saya bangkitkan dalam mesyuarat yang lalu, di mana itu berhubung dengan aduan yang diterima oleh pihak majlis. Dan mungkin saya berbicara dalam mesyuarat yang lalu mungkin tidak kena pada platformnya, cuma saya nak ulang balik pada kali ini. Itu berhubung dengan sistem aduan yang kita laksanakan di pihak majlis. Di mana sebagaimana yang kita maklumkan bahawa jumlah sebanyak hanya 884 aduan yang kita terima sepanjang tahun 2020. Ini adalah kalau dari sudut perbandingan dengan saiz MBKT itu sendiri, ia adalah amat sedikit. Jadi dia tidak boleh memberikan satu gambaran yang sebenar tentang perkhidmatan kita kepada masyarakat bandaraya ini. Jadi saya mencadangkan supaya sistem kita yang sudah baik ini sebenarnya sistem aduan cuma perlu dipromosikan kepada orang ramai supaya orang ramai menggunakan sistem aduan kita ini semaksimal mungkin. Di mana kalau penggunaan sistem ini digunakan semaksimal mungkin, kita boleh mendapat satu gambaran yang sebenar apakah tahap perkhidmatan kita kepada orang ramai. Jadi itulah saya mohon mencadangkan. Wallahu a'lam.
Okey. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk Bandar. Saya nak sikit tentang lalu lintas. Lalu lintas ini di musim PKP ini saya rasa kita sangat bersyukurlah kerana kita tidak ada lagi gangguan lalu lintas yang menyebabkan jam dan sebagainya. Yang saya nak sentuh sedikit iaitu tentang bagaimana Datuk Bandar sebut tadi dalam operasi tangkapan haiwan berkeliaran. Kita melihat bahawa haiwan yang berkeliaran di sekitar Kota Terengganu ini semakin banyak dan menyebabkan kematian dan sebagainya. Saya memohon supaya diadakan satu program khas ataupun satu musyawarah khas. Kita bincang bagaimana cara untuk menghadapi binatang berkeliaran ini yang mana ianya telah meragut nyawa di sekitar mana dan juga di sekitar lain. Dan juga berkaitan dengan kehadiran babi di kelangan, di dalam kampung dan juga masuk bandar. Bagaimana kita untuk mengatasinya. Saya mohon supaya perkara ini dibincang cara fokuslah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Hassan. Kita mengaklum dan insyaAllah selepas PKP ini kita akan bagi satu musyawarah khas khusus program cadangan iaitu untuk mengadakan tindakan follow up hasil daripada cadangan Tuan Haji Hassan pada hari ini dari segi mengatasi masalah ternakan merayau yang binatang ternakan yang merayau dan juga binatang liar lain contohnya seperti anjing, babi dan sebagainya. InsyaAllah. Ya. Lagi soal ni? Yang mulia Datuk Bandar, saya nak menyentuh sedikit berkenaan dengan apa yang disebutkan oleh sahabat kita tadi berkenaan dengan aduan. Jadi baru ni berlaku ada orang yang buat aduan berkenaan dengan premis yang tidak berdaftar yang menjual arak dan juga menghidangkan makanan yang berunsur khizi. Jadi saya nak minta pengesahan lah macam mana status kepada sebuah ataupun tindakan yang kita lakukan pada premis tersebut. Terima kasih. Okey, bisa berrespon ni Pak Wazir ke Azmi? Halo, Assalamualaikum. Untuk makluman, kita telah mengambil tindakan ke atas kedai tersebut. Di mana kedai tersebut tu tidak ada lesen dan kita telah compound atas track perniagaan sebanyak 1,000 dan 3 kepada pekerja di mana tidak ada kesihatan. Yang 3 kita ambil tindakan kerana tidak pamit elang perniagaan dia. Jadi untuk seterusnya kita sentiasa buat pemantauan dan pada hari ini kita telah dapat maklum daripada anggota kedai itu masih dibuka tapi dengan bungkusan. Cuma dia di situ saya telah rujuk pada Jemaah Agama di mana yang hadir di kedai tersebut adalah bukan orang Islam. Jadi secara terbuka setelah melarang pemilik premis itu supaya tidak berniaga atau minum di tempat terbuka. Dan dalam proses ini saya serahkan kepada Cik Wan Zul supaya diberi pengesahan sama ada kedai ini boleh dibuka kerana tidak ada lesen. Di mana rumah tu adalah kediaman dijadikan tempat berniaga. Itu saja. InsyaAllah kita akan terus memantau ni berkaitan kisah ni. InsyaAllah. Saya setelah sikit yang mulia Datuk. Setakat pantauan sehingga semalam untuk makluman je lah. Setakat semalam tu masih lagi ada orang yang minum di situ. Dan pantauan juga yang kita lakukan 2 hari lepas masih ada yang minum dan juga mabuk di situ. Terima kasih.
Okay, terima kasih teman-teman. InsyaAllah kita akan ambil tindakan yang sewajarnya dan sekeras-kerasnya lah. Kita akan bincang balik dalam mesyuarat khusus pentadbiran kita, urusan kita dari segi enforcement kasus kedai ni. Membabit sangat macam ni. Okay. Ada lagi? Okey, terima kasih. Kita terima ini yang kita sahkan. Terima kasih. Perkara 4.3, laporan bilangan 53 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Harta. Dijemput Encik Muhammad Razaki bin Daud mengemukakan usulnya dan Tuan Haji Muhammad Syafi'i bin Taib untuk menyokong usul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Pengerusi, saya Muhammad Razaki bin Daud mengemukakan usul berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju meluluskan laporan bilangan 53/2021 dari Jawatankuasa Penilaian dan Pengurusan Harta yang telah diadakan pada 19 Januari 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi'i bin Taib dengan ini menyokong cadangan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekarang saya buka beberapa perpinaan sekiranya ada. Jika tidak ada, kita terima dan kita sahkan ini. Terima kasih. Perkara 4.4, laporan bilangan 54 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Pusat setempat OAC. Jepun Encik Muhammad Nordin bin Mahmud untuk mengemukakan makluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nordin bin Mahmud mengemukakan makluman bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini menerima makluman peringatan mesyuarat Jawatankuasa Pusat setempat OSC laporan bilangan 54 Palang 2021 dari Jawatankuasa Pusat setempat yang telah diadakan pada 8 Disember 2020, 22 Disember 2020 dan 6 Januari 2021. Terima kasih. Terima kasih. Perkara 4.5, laporan bilangan 55 Palang 2021 daripada Jawatankuasa Pusat setempat OAC Notis. Dijemput Tuan Haji Ramli bin Ismail untuk mengemukakan makluman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ramli bin Ismail mengemukakan makluman berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Bandaraya Kuala Terengganu yang bersidang pada hari ini menerima makluman peringatan mesyuarat Jawatankuasa Pusat setempat OSD Notis laporan bilangan 55/2021 dari Jawatankuasa Pusat setempat OSD Notis yang telah diadakan pada 13 Januari 2021. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli majlis. Setelah mesyuarat kita yang ringkas hari ini, pertama kali kita berusaha online. InsyaAllah kita jumpa bulan depan. InsyaAllah dalam satu usaha sebagaimana biasalah, kita harap daripada online lah kalau boleh, kalau dah dikendorkan PKP kita ni, dan itulah harapan kita dan doa kita. Amin. Bisa tangguhkan usaha kita pada hari ini puasa tarikh yang kita tetapkan kemudian. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.